Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, hari ini saya nak menunjukkan cara-cara untuk memasak menggunakan facial out. Yang sebelum ni saya ada promosikan macam mana facial out ni kita nak masak kan. Okey, pada hari ini saya berkesempatan untuk menyediakan masakan pada petang ni untuk macam mana kita nak menggunakan facial out. Jadi kalau anda balik kerja pukul 5, pukul 6, jadi ada masa 1 jam lagi untuk masak, jom tengok macam mana saya sediakan makanan ni dengan hanya mengambil masa lebih kurang dalam 30 ke 45 minit. Okay. Jadi barang-barang yang kita perlukan ialah pertama ialah kita punya seafood. Kita ada lala, kita ada udang, kita ada kupang, kita ada sotong, kita ada lobster, kita ada ketam. Ikutlah kesesuaian anda semua nak letak apa. Nak letak ikan pun boleh. Kalau siapa yang tak makan tak makan seafood tu, okay, bolehlah letak ayam ke, udang ke, ayam ke, daging ke. Okay, itu tukar. Seterusnya, telur. Dan juga seterusnya ialah brokoli. Kita ada lobak, daun limau purut, lemon. Ni lada benggala, ada yang merah, ada yang hijau, 1 labu bawang besar. Seterusnya, jagung. Juga kita perlukan sedikit sos ikan dan juga sos pemanis lah. Okay. Rahsia semua sekali ni ialah macam mana untuk mendapatkan hidangan yang sedap menggunakan facial out. Inilah facial out dia. Okay, dalam ni paste dia sangat besar, tuan-tuan. Kita tengok sini. Kita buka. Okay, paste dia ni besar. Dia lebih kurang satu paket ni 1 kilo berat dia. Okay, untuk satu paste ni kita boleh masak untuk sampai 2 ke 3 kali untuk mengikut kapasiti lah. Okay, mengikut kapasiti. Kalau untuk satu buih paket ni boleh makan untuk hingga ke maksimum lebih kurang dalam 20 orang lah, ramai. Tapi kalau untuk masak untuk harian ni kita boleh ambil setengah ataupun kita boleh ambil suku lah. Okay, pertama selepas kita menyediakan bahan-bahan tadi ialah kita menyediakan air rebusan. Kita sediakan air rebusan agak-agak dalam periuk yang muat lah untuk kita masukkan kita punya seafood. Dan satu lagi air rebusan kita sediakan untuk air kita nak merebus kita punya jagung lah. Sebab jagung kita akan ambil takes time sikit. Jadi kita sediakan 2 tempat yang berbeza. Satu untuk jagung dan satu untuk seafood. Dan kita tunggu hingga air mendidih. Lebih kurang dalam 10 minit air ni akan mendidih lah. Okay. Sementara nak menunggu air itu mendidih, kita sediakan potong-potong kita punya lada, kita boleh potong kita punya lobak dan juga kita boleh potong kita punya bawang besar. Untuk lada benggala ni kita potong, jangan potong terlalu nipis ya. Kalau kita potong terlalu nipis nanti sebab kita nak buat dia hiasan dan juga kita nak makan dia. Jadi jangan buat potong dia terlalu nipis lah. Kalau boleh kita potong dalam potong separuh ni, kita potong dia dalam besar-besar sikit. Kalau kita potong dia terlalu hancur, nanti dia tak cantik lah kita nak makan dia. Dia akan jadi hancur. Ikutlah kesesuaian kita nak banyak ke, nak sikit ke. Kalau untuk hiasan tu agak-agak saya rasa dalam, kalau untuk 4 ke 6 orang makan cukuplah 1 biji . Tapi kalau rasanya nak makan semuanya nak makan banyak, okey je, tambah je 2 biji. Okay, seterusnya bawang besar ni kita potong, kita jangan potong hancur, kita potong dia dalam bentuk bulatan. Sebab nanti kalau kita nak taruh dia, kita nak makan dia, biar dia dalam bentuk bulatan macam onion ring tu kan. Jangan potong dia dalam bentuk macam kita nak potong buat sambal. Sebab kita akan pisahkan dia nanti. Bawang ni tak perlu banyak sebenarnya. Bawang ni kita ambil dalam separuh pun dah cukup. Okay, dan kita keluarkan isi dia lah. Kita nak bentuk dia biar dia dalam bentuk bulatan macam ni. Terus masuk. Okay, potong. Okay. Ni tak ada. Okay,
inilah selepas kita dah potong, kita potong dari dalam bentuk macam ni sebab nanti kita nak taburkan dia duduk dekat atas kita punya makanan. Jangan potong terlampau hancur supaya dia punya tekstur, dia punya bentuk dia menarik. Okey, air besar dah mendidih, kita masukkan garam. Kita kena masukkan sedikit garam dalam air rebusan kita supaya ada rasa sikit masin untuk air kita. Tak perlu terlalu banyak sebab nanti kita punya seafood pun kita nak taruh garam lagi. Jadi untuk bagi sikit rasa. Seterusnya kita akan masukkan kita punya seafood ke dalam air rebusan ini. Masuklah. Kita pun dah masak, kita rebus ya. Ketam ni dah masak, kita akan pindahkan dan kita toastkan macam tadi lah. Kita punya udang, kita punya lala, kita punya kupang pun kita dah rebus, kita naikkan, lepas tu kita toast sama juga dengan ketam ya. Lepas ni kita akan rebus lobster dan sementara kita nak siapkan rebus lobster, kita ambil masa yang sama juga, kita akan masak kita punya sos untuk kita punya shell out. Oh, jangan lupa kita punya jagung tadi dah rebus dalam lebih kurang 5 ke 10 minit je. Jangan lama-lama jagung tu. Sebab jagung tu jagung madu, dia akan cepat masak. Dan kita sama juga, kita dah rebus, kita angkat dan kita toastkan ya. Dan yang terakhir kita akan masukkan yang barang yang besar-besar lah. Kita akan masukkan lobster dan juga kita akan masukkan kita punya sotong. Lobster ni jangan potong, dia akan dia macam ni, cuma potong siang kepala je. Sama juga dengan sotong lah. Sotong kita jangan potong, kita cuma kelar-kelarkan dia besar-besar macam ni. Sebab kalau kita potong, bila kita rebus dia akan kecut, dia akan jadi liat. Jadi biarkan dia besar macam ni, dah masak baru kita potong. Sos ni kita tak perlu minyak sebab kita punya paste ni, dia dah siap bacuhan semua dan dia paste dia macam ni lah. Ni benda dia. Dan juga kita tak perlukan minyak. Kita panaskan dan kita masukkan saja dia punya paste ni ke dalam ni. Kita tunggu sekejap. Dia panas. Tak perlu bahan-bahan apa lagi. Tak perlu bawang, tak perlu serai, tak perlu apa. Jangan masukkan sebab dia memang semua dah ada dah dalam ni. Okey, kita masak. Tapi jangan terlalu besar. Okay, seterusnya kita masukkan sedikit sos ikan. Okay, sos ikan. Dan kita masukkan sedikit sos hitam dan sos ataupun sos manisan. Sos manisan ni tuan-tuan tak perlu risau sebab kita memang dah sediakan dalam paket. Jadi dia packaging dia macam ni lah, dia dah ada dah dalam ni. Ini untuk setengah 500 gram satu paket dan 500 gram ini satu paket. Kalau tuan-tuan atau perempuan masak untuk kapasiti 1 kilo, guna dua-dua lah. Okay, gaulkan sebati. Seterusnya jangan sampai dia hangus, api kecil je, api jangan besar sangat. Kita masukkan sedikit air panas air panas, jangan guna air sejuk. Masukkan sedikit air panas.
Dia punya kuah ni kalau boleh jangan terlalu cair, sebab kalau terlalu cair dia tak sedap nanti. Dia kita makan tu pun macam tak menarik lah kan. Jadi kita taruhkan sedikit sesedap rasa air dia. Agak-agak lah kita masukkan kita punya daun limau purut sikit ya. Daun limau purut ni tak payah banyak sangat, agak-agak je, nak bagi rasa je. Lebih kurang dalam 3 ke 4 helai. Seterusnya kita masukkan agak-agak dia dah nak mendidih, kita masukkan telur lah. Sebelum tu lupa kita masukkan kita punya lobak. Kalau siapa suka makan lobak letaklah, kalau tak suka pun apa juga boleh je. Kalau tak nak letak lobak pun letaklah, apa-apa pun boleh, agak-agak bahan juga. Dia punya aksesori dia. Okey. Jadi seterusnya kita masukkan telur, tunggu dia mendidih sikit. Wah, dah nampak macam pekat sikit kan. Telur ni lebih kurang agak-agak lah dalam 2 biji ke 3 biji ya. Dan telur ni kalau boleh jangan sampai dia berketul. Kita hancur-hancurkan dia supaya dia tak jadi seketul yang besar kat dalam tu. Nanti kita nak tuang dekat dalam kita punya bacuhan. Okey kan, dah jadi kan. Kita celur kita punya brokoli, kita punya lada yang kita dah potong tadi ya. Itu pun sama juga, kita celur, tapi celur ni jangan terlampau lama, nanti dia jadi kuning. Sekadar nak membuang kuman-kuman virus COVID yang ada melekat dekat brokoli tu. Okey, dah cantik, dah siap kita celur lebih kurang dalam seminit 2. Okey, kita bangkit. Inilah kita punya seafood yang kita dah siap rebus, dah siap toastkan. Sama kita punya jagung, kita punya ketam, kita punya kupang, kita punya lalat, udang dan juga kita punya sotong. Kita masukkan kat dalam ni. Dan seterusnya yang ini pula kita punya brokoli, kita punya lada pun sama juga, kita rebus tadi, tapi rebus kejap dan kita bangkitkan. Dan kita letak sedikit lemon dan juga bawang besar. Dia punya topik ledah untuk ketam ni kita keluarkan dulu, jangan masukkan dalam ni supaya nanti kita nak tuang kuah, kuah dia masuk dalam kita punya ketam Okey. Jadi sekarang ni panas. Okey, dalam keadaan dia mendidih, kita tuang dekat dalam kita punya ni tadi, kita punya chef out tadi ni. Okey, tuang, jangan sampai dia sejuk sebab bila dia dah sejuk dia dah tak menarik. Tuang. Okay, kita tuang kita punya kuah. Kan nampak dia punya menarik kan. Jadi kemudian baru kita taburkan kita punya brokoli. Kita punya brokoli ni kita taruh lada sikit, lemon. Tabur sikit. Bawang besar. Okay, lepas tu barulah kita letak kita punya topik ledah ni. Okey, nampaknya hidangan kita untuk hari ini dah siap. Saya ambil masa lebih kurang tadi saya start pukul 6.30, sekarang pukul 7.10. Dan hidangan saya pun dah siap. Ni saya punya shell out. Dan inilah dia paste yang saya cakap. Dalam dia 1 kilo shell out punya paste seafood boil yang didatangkan khas dalam paket 1 kilo ni. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan rasa tak ada idea apa nak buat pada weekend dan juga terutama kita nak raya kan, open house nanti orang dah jemu makan rendang, makan ketupat dan fikir apa kita nak masak untuk tetamu datang. Ini dia cadangan saya, kita ada shell out, buka peti sejuk, kita ada ketam, kita ada udang, apa lagi? Tak biasa susah pergi dapur untuk nak tumbuk lada, nak blender, nak itu. Kita kumpulkan semua dalam satu kuali, zas, siap. Dalam masa 45 minit, tetamu dah boleh makan kita punya menu. Ni kita boleh makan dengan nasi putih. Menarik kan? Kita ada ketam, kita ada udang. Kalau anda yang tak makan seafood, bolehlah letak ayam. Ataupun yang vegetarian, boleh letak sayur kangkung. Letaklah apa benda yang nak malu tu, semua boleh. Yang ini semua boleh. Nama je shell seafood, tapi dia bukannya untuk seafood pun. Dia nak letak daging boleh, letak kambing boleh, letak kangkung, letak bayam, letak sawi. Jangan letak peti sejuk je. Letak peti sejuk tak boleh makan. Okay. Boleh hubungi saya seperti nombor yang berada dekat bawah ni. Ni nombor telefon saya, ataupun terus saja WhatsApp
Tapi jangan lupa untuk klik, tekan button like, tekan button share dengan kawan-kawan untuk order paste ni. Harga dia ialah RM68 ya, 1 kilo ni. RM68 je kalau makan kat kedai ni. Hui, mau kat 5-600 ni. Jadi RM68 beli udang, beli ketam, boleh buat kat rumah. RM68 ni boleh makan untuk 20 orang ni, satu paket ni. Tapi kalau sekadar sebagai keluarga ada 8 orang, boleh buat 3 kali, boleh buat 4 kali. Jimat kan? Jadi jangan tunggu lama-lama, share, like dan terus order paste ni. Memang terbaik. Saya terus boleh post. Ini RM68 sekali dengan harga postage ya, kita akan provide. Jadi apa lagi? Jangan tunggu lama-lama. Cepat call saya. Call. Order. Dah 7.10 ni nak buka. Jom. Tak sabar. Okey, selamat berbuka semua.